Boleh nampak ke ni? Boleh. Boleh. Okey. So ni adalah skrin dalam modul kita. Awak boleh tengok nanti saya dah bagi soft copy dalam GC pun ada, dalam group pun ada soft copy kita. Dan juga nanti bila dapat tu awak boleh tengoklah balik. Okey, jadi ni maksud leraian daya. Tadi kita dah bincang komponen mengufuk, komponen menegak pun kita dah bincang. Okey, cuma ni. Ni arah Fx dan Fy bergantung kepada sukuan di mana daya itu berada. Ni dia kata Fx dan Fy bergantung sukuan di mana daya itu berada. Maksudnya macam saat ni lah. Yang saya kata tadi, kalaulah dia tarik ke atas gini, maknanya Fx dia tu mungkin akan, bukan mungkin lah, Fx dia tu maknanya bergerak ke kanan dan Fy dia akan bergerak ke atas. Kalaulah dia tarik kepada sekejap tukar pen. Okey, kalaulah ditarik ke arah sini, kan, Fx dia bermakna ke kiri dan juga ke atas. Kalau tarik ke bawah ni, F ni, arah dia ke bawah, Fy negatif, Fx pun negatif. Dan kalau dia tarik ke sini, kita kata F4 lah. F4 sini, Fx dia positif ke kanan, manakala Fy dia ke bawah negatif. Saat ni kita bincang ni. Okey, so sekarang ni kita nak tengok. Okey, contoh lain. Okey, contohnya, mana contoh ni? Duduk sini. Contoh 1. Tentukan magnitude dan arah daya menegak dan mengufuk bagi daya-daya berikut. Semua orang ada buku conteng Okey, cuba salin sekejap ni. Tak perlu salin lah. Ayat-ayat ni tak perlu salin. Salin gambar ni je. Okey, ada buku conteng salin gambar ni. Dia bagi 30 darjah di sini. Soalan dia suruh kita tentukan arah daya menegak dan mengufuk. Maksudnya, tentukan magnitude. Magnitude dia dulu. Berapa nilai dia? Nilai daya menegak. Daya menegak tu iaitu komponen Fy tadi kan. Menegak Fy. Dan daya mengufuk iaitu komponen Fx. Okey, cari Fy dan Fx. Lepas tu nyatakan arah dia ke arah mana. Gitulah soalannya. Okey, cuba jawab sekarang. Sama juga untuk B. Saya bagi masa beberapa minit. Sila jawab sekarang. Macam mana nak buat hot A? Okey, kita tengok dulu hot A. Ni saya tunjuklah dulu. Kita nak dapatkan, kita tahu ada dua daya menegak dan mengufuk. So, daya mengufuk dia ialah ke kanan, Fx. Daya menegak dia ke mana Menegak dia ke atas. Ke atas, Fy. Okey. So, nak memudahkan kita melihat benda ni, kita buat segitiga. Segitiga kita akan jadi gini. Ke kanan, Fx. Fy kita ke atas. Buat gini dulu. So, ini adalah F kita, iaitu 120 Newton. Sudut kita ialah 30 darjah duduk sini. Jadi, macam mana nak kira Fy? Fy, lagu mana dapat Fy? Fy sama dengan 30. Fy duduk setentang dengan dia. So, F, sin ke cos? Sin kan? Sin 30 darjah Fy kita. Nak kira Fy dulu boleh, nak kira Fx dulu boleh, terpulang. So, F kita nilai berapa? F kita ialah 120. Sin 30 darjah. Tolong tekan kalkulator deh. Lupa nak cakap tadi. Tolong prepare kalkulator. Siapa tak ada kalkulator, sila pergi ambil sekarang. Kalkulator, semua ni kita akan guna kalkulator. Okay, cuba kira dapat berapa ni? 60. 60. Jawapannya? 60 ke apa? Unit kita? Newton. Ya, betul. 60 Newton. Jawapannya ialah 60 Newton. Okey, arah ke mana? Ni magnitude. 60 Newton ke arah mana? Sekarang ni, Fy kita. Ke arah? Ke mana? Atas. Atas, betul. 60 Newton ke atas. Hilang. Sebab saya pakai ni dekat words. Okey, boleh faham kan? So, sekarang ni macam mana pula nak kira Fx? Fx sama dengan sin. Duduk bawah cos. Maknanya F cos 30 darjah.
So F kita buatlah pergantian 120 cos 30 darjah. Berapa 120 cos 30? 1, 0, berapa? 103.92. 9? Ambil 2 titik perpuluhan. Ya, betul. 103.92 Newton. Arah kita ke mana, FX? Ke mana? Ke arah mana? Kanan. Ya, betul. Ke arah kanan. Oh, faham tu. Alhamdulillah. Boleh faham dah ni dah? So, B. B boleh jawab lah kan? B. Okay. Jadi, sila jawab B. Macam saat ni juga. Ditarik ke bawah, maknanya komponen daya kita, kalau yang menegak akan ke bawah, menegak ke bawah. Sini. Fy. Manakala mendatar kita bergerak ke kiri. Betul tak? Kan? Fx kita ke kiri sekarang ni. Jadi kalau kita buat segitiga kita, kita akan dapat segitiga kita seperti ini. Fy di bawah, Fx ke kiri, dan ni F kita, iaitu 440 Newton. Dan sudut theta kita duduk sini, 20. Jadi boleh kira lah. Saya rasa tak ada masalah ni. Fx kita ialah F sin ke cos? Cos, betul ke? Fx duduk sini. Sudut di atas ni. Sin. Sin. F sin 20 darjah. Okey, buat penggantian dan kira sekarang dapat berapa? 440 sin 20. Afni ada Afni? Afni kira dah dapat apa Afni? 150.49. Ya, betul. 150 Newton, 0.49 Newton. Arah ke mana? Ke mana? Ke? Kiri. Ya, betul. 150.49 Newton ke kiri. Okey. So, nak dapatkan Fx, gini cara dia, Fy. Okay, kita kira pula Fy. Saya kira sini bolok sikit ni. Tak apa deh. Sebab turun sikit. Sini Fy. Fy. Fy duduk sebelah kanan je. So, maknanya F cos 20 darjah. Cos theta. F kita 440 cos 20. Okey, Imran. Imran ada ni, Imran. Berapa jawapan dia, Imran? Oh, Syahlan nak tolong jawab. Syahlan tolong jawab. Boleh? 413.46. Okey. Ya, betul. 413.46 Newton. Arah ke mana? Ke bawah. Ya, betul. Ke bawah. Okey, boleh faham ni? Simple je kan? Nampak simple untuk pengetahuan awak. Ramai pelajar yang tidak faham bab ini. Awak boleh tanyalah kawan-kawan yang ambil ni. Ramai pelajar akan menghadapi masalah untuk jawab bab ni. Sebab apa? Sebab dia keliru sebenarnya. Dia takut. Tiba-tiba arah ke atas, ke bawah dan sebagainya. Jadi tak tahu nak ambil mana. So jangan takut. Relax saja. Kita tengok molek. Kalau daya dia ni ke kiri, ke bawah macam gini. Maknanya mestilah daya menegak dia ke bawah juga. Kalau dia ke arah kiri, cenderung ke kiri, sekuan ke kiri. Maknanya mestilah daya mendatar dia pun ke kiri juga. Macam gitu. So kita kena analyse betul-betul lah. Jadi ini contoh untuk soalan yang pertama. Ataupun kita kata contoh satu. Okey, seterusnya. Sekarang ni kita nak tengok, kita nak leraikan berat satu objek yang berada pada satu satah condong. Okey, kalau saat ni
objek tu dia berada tegak. Dia berada dia gini dan kita tarik je dia. Kali ni objek ni berada pada satu satah condong. Okay, so apa yang akan berlaku? Bila objek ni berada pada satu satah condong, kita tahu, kita dah belajar sebelum ni, kalau objek ni tidak bergerak, okay, dia akan mengalami satu daya ke bawah iaitu kita panggil berat. Tak? Pada masa yang sama, dia akan ada daya tindak balas ke atas. Okay, sekarang ni, sama juga, benda yang sama juga, dia akan ada daya ke bawah iaitu berat. Tapi kita tahu bila dia dileraikan ataupun kita ada komponen daya tunggal ke bawah berat dia ni, maka dia akan dileraikan kepada dua komponen daya yang lain. Iaitu daya menegak dan daya mencancang. Kita dah tahu tadi kan, leraian daya. Maknanya sekarang ni, benda ni, dia ke bawah, dia akan dileraikan kepada dua komponen. Kita tahu, komponen menegak dan juga komponen mencancang. Tapi kalau dalam kes ni, komponen menegak tu kita panggil juga sebagai komponen serenjang. Ni. Ataupun dia sama je. Ini juga adalah FY kita. Ke bawah kita. Sebab dia kena 90 darjah lah. Ni komponen selari dengan satah condong atau kita panggil juga sebagai FX. Tak ada benda pelik pun. Dia mesti 90 darjah. Macam saat ni lah. Saat ni benda yang sama je. Bongkah gini. So, bekalkan 90 darjah FX, FY. 90 darjah juga kan? Ni pun sama. 90 darjah juga. Sebab W dia ke bawah. Okay, sebab mesti ke pusat bumi. So, FY dia ke sini, FX dia ke sini. Okay, cuma macam mana kita nak dapatkan rumus ni? F sin theta, F cos theta. Okay, kita tengok sudut. Sekarang ni sudut dia bagi sudut sini. Okay, jadi kalau bagi sudut sini, kalau kita keluarkan segitiga kita. Okay, sini W, FX, theta duduk sini. Theta, FX, W. Saya buat tubik je ni. Tak ada benda pelik-pelik pun dah. Saya buat tubik. Okay, awak perasan tak FX saya, arah saya ke bawah? Okay, sebab apa ke sini? Sebab objek ni cenderung untuk jatuh ke sini. Dan sini W kita. Okay, saya tak kata ini adalah FY. Tak dok, saya tak rayak ni daya yang lagi satu dok. Saya cuma ambil FX je sini. So, kalau kita tengok apa hubungan W dengan FX. Maksud hubungan tu kita nak pakai sin ke cos ke tangent. Nampak tak? Apa hubungan dia? Straight dengan dia dengan hypotenuse. So, hubungannya adalah sin ke cos ke tangent? Cos. Cos. Tengok molek. Theta. Pop. Ambil W dulu. Apa dengan FX? Kalau cos mesti sebelah dia kan? Kalau cos mesti ada nilai di sini. Ni berapa? Sin. Betul tak? Sin theta sama dengan W per FX. Betul? So, bermakna FX ialah W sin theta. Betul tak? FX ialah W sin theta. FX tu apa? Ni saat ni FX ialah F ataupun W selari. So betul lah. W selari ialah W sin theta. Betul lah. Kita dah kira dah ni. Ni saya nak tunjuk macam mana dapat benda ni. Sebab kita ambil sebelah sini. Okay, macam mana pula nak dapat FY ni? FY ni pula kita ambil sebelah segitiga hak ni pula. Okay, sini kita dapat ni kan. Okay, jadi segitiga kita sekarang ni jadi gini. Kita ambil kita. Ni 90 darjah. Maknanya, sudut di sini adalah 90 tolak theta. Sekejap, saya besar. Takut confuse. Sudut di sini ialah 90 tolak theta. Ni theta. Secara automatik, sudut di sini sama dengan sudut theta. Betul tak? Dia faham tak ni? Sebab apa saya sini akan jadi sudut theta. Di sini theta, sini akan jadi sudut theta. So, sudut sini adalah sudut theta. Bermakna, kalau saya keluarkan segitiga saya, kan, segitiga kita akan dapat segitiga kita bentuknya begini. Saya tegakkan ni FY saya. Theta saya duduk mana lah ni? Duduk bawah ni. Di atas ni, sorry. FY. Okay, ni.
Saya pusing. Saya ibarat saya ambil benda ni, saya pun pusing dia. Pusing jadi straight. W saya duduk sini. Betul tak? Sini W saya. Fy saya gini. Okey, jadi apa hubungan antara Fy dengan W? Sin ke, cos ke, tangent? Cos. Cos. Betul, cos. Bermakna, kalau kita nampak cos theta sama dengan Fy per W. Betul? So, Fy sama dengan W cos theta. Betul tak? W cos theta? Betul lah. Fy ialah F yang berserenjang dengan dia. So, W cos theta. Okey. Boleh faham? So, apa yang kita nak sampaikan di sini ialah yang pertama sekali awak kena tahu macam mana untuk dapatkan sudut. Macam dalam kes ni kan, sudut kita. So, maksudnya sekarang ni, sudut kita tu tadi, okay, kalaulah dia bagi sudut di sini sudut di sini sama dengan sudut atas ni. Aku kena tahu tu. Sudut bawah ni sama sudut atas ni. Sebab apa? Sebab sini 90 darjah. Dan kita tahu ni dah 90 darjah. Hasil tambah sudut atas dengan sudut sini pun 90 darjah. Sebab segitiga kan? Betul tak? Segitiga. Ingat segitiga, jumlah sudut dalam segitiga ialah 180. So sini dengan sini, tambah dua ni pun akan dapat 90. Sebab sini dah 90. So samalah juga kalau dia berserenjang dengan sini 90, maka sini juga adalah theta. Okey. Boleh faham tak ni? Tu yang awak kena tahu. Kena alert bendanya. Alright. So ini ada dalam modul kita untuk sudut ataupun komponen ataupun objek yang berada pada satu satah yang condong. So kita nak tengok contoh soalan. Okay, saya bagi peluang untuk awak salin dulu. Kalau nak salin. Wow, apa tulisan saya jadi gini? Oh. Wow, menariknya. Wah. Okay. Okay, ada soalan nak tanya setakat ni? Boleh faham? Jangan risau, nampak macam banyak dok. Saya ajar leraian daya je hari ni. Nanti kita akan buat latihan. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Salin dulu sekejap contoh ni. Dia bagi jisim 0.05. Awak tulislah kat sini 0.05 sebenarnya. Cepat sikit. Okay, salin dulu sekejap. Sudut 40 darjah dari garis ufuk. Ini adalah muka surat 22 deh. Buat catatan sikit. Modul muka surat 22. Awak salin je di buku conteng awak tu. Nanti dapat modul nanti. Tulis balik dekat modul. Study semula dekat modul. Tengok soalan yang pertama. Berat bongkah. Macam mana nak kira berat bongkah? Ataupun kita tengok dulu. Mula sekali kita keluarkan daya-daya yang terlibat. Yang pertama, berat dia ke mana? Ingat dah, jangan buat berat kot gini. Berat mesti ke bawah, ke pusat bumi. Tak tahu bumi duduk mana, jangan awak tengok kaki awak lah. Kaki awak mana? Tidak bawah. So, yang pertama kita ada berat kita ke sini. Ini adalah W. Itu yang pertama. Lepas tu, kita tahu dia akan dileraikan kepada dua komponen daya yang lain. Iaitu daya yang pertama kita kata yang selari dengan satah yang kita panggil sebagai Fx. Yang kedua, yang serenjang dengan satah yang kita panggil sebagai Fy. Okey. Boleh lerai dah ni? Boleh pandai tahu kan macam mana nak lerai kan? Okey kan? Okey. Lepas tu, macam saya ayat saat ni, kita buat keluar dulu walaupun kita tak jawab lagi, kita analyse dulu. 40 darjah duduk sini, maknanya sudut dia duduk mana? Asal lagi 40 darjah. Atas ni. 40 darjah. Betul tak? Kita keluarkan siap-siap. Atas tu 40 darjah. Okey, so sekarang soalan A. Berat bongkah kayu. Okey, berat maksudnya W. Macam mana nak kira W? W sama dengan? mg. Ya, mg. betul. Mg. Boleh ganti tak? M berapa M? 0.05. Kan? G berapa G?
9.81. Ya, betul. 9.81. So, berapa jawapan kita? Cuba kira. Boleh ambil dua tempat perpuluhan sahaja. 0.49. 0.49. Unit kita? Newton. Saat ni Doraemon cakap saat ni tu. Siapa Doraemon ni? Hazim Nobita siapa? Nanti nak seru Nobita sikit. Tak ada dah Nobita. Nobita. Tak ada. Oh, ada. Nobita ada. Nobita, nyahut sikit Nobita. Ada ke ada? Awak juga ke? Kita Nobita tu. Doraemon ke lain? Oh, Doraemon orang lain. Okey. Siapa Doraemon? Doraemon, nyaput sikit Doraemon. Ada juga dia. Ada. Siapa tu Doraemon tu? Comel je awak. Isyam tu. Syam. Oh. Sihat Syam? Lama tak dengar cerita awak ni. Alhamdulillah sihat ke. Alhamdulillah. Jagalah kesihatan Alright, tu soalan A, 0.49 Newton. Okey, yang seterusnya, B, dia nak berat bongkah bongkah kayu yang selari dengan satah condong. Ataupun dia nak daya yang selari dengan satah condong. Selari satah condong maksudnya Fx. Betul tak? Fx. So, macam mana nak dapatkan Fx ni? Itulah. Kita keluarkanlah. Kita punya rumus kita, nak pakai sin ke, nak pakai cos ke, nak pakai tangent. So Fx ni duduk sini. Kalau kita perhatikan macam saya keluarkan saat ni segitiga kita. Jadi gitu. Sini Fx. Kan? Fx kita sini 40 darjah. Sini W. So apa hubungan Fx dengan W? Sin ke, cos ke, tangent? Ni saya ambil bahagian ni je. Sin ni. Ya, betul. Sin. So, kita nampak sini. Sin 40 darjah sama dengan W per Fx. Betul tak? Sin 40 darjah W per Fx. So, Fx sama dengan W sin 40. W kita berapa W? 0. Kita dah kira dah ni saat ni. Masuk je lah. 49 darab dengan sin 40. Okey, cuba kira 0.49 sin 40 dapat berapa? Dua titik pun boleh ke? Boleh ambil 2 titik. Ambil 3 titik pun tak apa. 2 titik paling sikit. 0.315. Okey, 0.315 unit kita F, unit Newton. Ya, Azhar. Betul tu. Okey, tu dapatkan Fx. Sekarang ni dia nak serenjang dengan satah condong, bermakna kita kira Fy. Cuba kira sekarang ni Fy. Bagi saya jawapan last sekali je. Okey, Hasif ada Hasif? Dapat berapa Fy Hasif? Oh, Hasif tak saya kecek Hasif. Bagi mesej ya. Allah. 0. Berapa saat ni? Kecek lah. 0.375. Kalau saya pakoh dah. Sebab apa saya pakoh rasanya? Guys, apa pakoh rasanya? Ya, sebab tak ada Newton, tak ada unit. So kena ada unit 0.375 Newton. Okey, ada masalah tak ni? Boleh faham Boleh? Boleh. Alhamdulillah, boleh. Seronok saya dengar. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang ketiga. Rajah menunjukkan 3 daya 180 Newton
250 Newton dan 320 Newton bertindak pada titik U. Okey, dia so kita lengkapkan jadual berikut. Okey, awak salin dulu ni gambar ni. Yang ada buku tu boleh terus kira lah. Ataupun mungkin ada yang dah print sendiri boleh terus kira juga. So, bermakna dia so kira satu persatu daya 180 Newton ni bawah ni. Fx dia berapa, Fy dia berapa. Lepas tu daya 250 Newton, Fx berapa, Fy berapa. Dan juga daya 320 Newton, Fx berapa, Fy berapa. Jadi kita kena pergi satu persatu. Kita dah pukul apa? Sebelah 20 dah ni. Tak banyak masa dah. Alright, tak apa, kita teruskan Kita tengok dulu yang pertama, iaitu daya 180 Newton. Okey, maknanya kita tengok bahagian ni je. 180 Newton, komponen daya mendatar dia Fx ke kiri. Betul tak? Fx dia kot ni. Dan Fy dia ke bawah. Ni Fy. So, dia tanya Fx dulu. Macam mana nak dapatkan Fx? Okey, kalau kita buat turun ni, kan segitiga kita, kalau kita buat keluar lah. Segitiga kita akan dapat gini. Sudut 53 duduk sini. Sekejap, kecil pula. Sekejap saya besarkan sikit. Biar nampak jelas So, sini Fx. Sudut sini 53. Dan kita ada sini 180. Pada masa yang sama, Fy kita ke bawah. Betul tak? Fy kita ni. Okay. So, untuk sudut 53, 180, macam mana kita nak dapatkan Fx? Fx kita. Fx ialah sin ke cos? Saya harap awak boleh nampak. Ya ke? Tengok molek Fx. Straight kan dia? Cos kan? 180 cos 53. Ruang ni terlalu sempit ni. Maknanya ruang ni dia nak jawapan je ni. Tapi awak boleh kira dulu. 180 cos 53. Dapat berapa? 108.33. Ya, betul. 108.33 Newton. Okey, cuma sebab ni dalam jadual ni, dia nak jumlah Fx ni sebab soalan di jadual dia kata dia nak jumlah Fx nanti. Bermakna bila nak menjumlahkan dia, kita kena ambil kira arah dia. Sekarang ni arah dia ke kiri. Betul tak? Arah dia ke kiri. 108.33 Newton ke kiri ataupun sama dengan negatif 108.33. Jadi kita tulis kat sini negatif 108.33 Newton. Okey, boleh Sekarang ni cari Fy. Fy kita pula, ni, ke bawah ni. Sin ke cos? Sin. 180 sin 53. Okey, kira 180 sin 53. 143.75. Ya, 0.75 Newton. Positif ke negatif? Fy ke bawah? Negatif. Negatif. So, tulis sini negatif 143.75. Okey. Faham deh? Ambil pula sekarang ni, 250 Newton. 250 Newton pula. Cari Fx dan juga Fy. Ingat kena pandai dapatkan segitiga kita. Lagu mana segitiga kita? Ataupun kita kata daya mengufuk dia ke arah, ke mana ni? Kanan, betul tak? Daya menegak dia ke arah atas. Fx di sini. So, kita keluarkanlah segitiga kita. Saya harap awak boleh nampak dah segitiga ni. Segitiga ni sini 30.
sini 250. Okey, FY ke atas. FX ke kanan. Okey, so sekarang ni cuba kira FX dan juga kira FY. Okey, kira FX dan juga FY. Saya nak suruh nama Nurdini. Nurdini FX bagi saya awak dapat sin 30 ke cos 30 ke. Maknanya awak bagi tahu 250 sin 30 ke, 250 cos 30 ke dan sebagainya. Cuba bagi tahu saya FX. FX 250 cos 30. Ya betul, 250 cos 30. So dapat berapa? 206.51. 206.51 Newton. Betul. So tulis sini. FX kita 206.51 Newton. Okey, seterusnya FY. Saya nak panggil Syamimi. Syamimi ada Syamimi? Ada. Ada. Okey, apa jawapannya sini? Bagi rumus dulu. 250 sin 30. Ya, betul. 250 sin 30. Jadi jawapan kita 125 Newton. 125 Newton. Positif ke negatif? Positif. Betul. Sebab apa positif? Ke atas. Ya, betul. Sebab ke arah atas. Apa hair tu? 125 Newton. Tu untuk 250 Newton. Dan yang terakhir kita ada 320 Newton. Okey. Selesaikan itu yang terakhir 320 Newton ke sini. Bermakna komponen daya kita yang dileraikan kalau mendata Fx kita ke kiri dan Fy kita ke atas. Macam mana nak buat segitiga? Saya harap boleh nampak dah. Saya tak padam tu sebab saya takut ada yang tengah nak menconteng lagi dan sebagainya. Okay, kita tengok sudut duduk sini. So segitiga kita akan jadi begini. Kita ambil kira sudut dia. Ni sudut. Oh. Sorry. Ni kan. Ni sudut sini. Segitiga kita. 45 sini. Bila awak keluarkan segitiga baru awak boleh nampak. FY kita pergi ke atas. FY. FX kita ke kiri. Dan sini daya tunggal kita 320 Newton. Okey, sekarang cuba kira FY dan juga FX dapat berapa? FY ataupun FX dulu. FX berapa? FY berapa? Okey. Dah kira dah. Arishah ada Arishah? Okay, FX dulu Arishah. Hmm, 226.27 Newton. Dapatkan ni dulu. Gapo sin ke cos ke tangent ke gapo ni? FX 320
320 cos 45. Ya, betul. 320 cos 45. Jadi jawapan saat ni berapa? 226.27 Newton. 226.27 Newton. Okey. Positif ke negatif? Negatif. Negatif. Saya tulis negatif 226.27 Newton. Okey, terima kasih Harisha. Saya nak seru yang lelaki pula. Siapa ada sini? Lelaki. Shalanda. Farhan. Farhan ada. Farhan, FY Farhan. 320 Bagi ni ya sin dulu. 45. Bagi ni dulu FY. Betul lah 320. Sorry. 320 sin 45. Jadi akan dapat 226.27 positif. 226.27 juga positif. Okey, betul. So Pandara tu nak dapatkan dia punya ni. Jadi sekarang ni jumlahkan kesemuanya. Fx dapat berapa? Jumlahkan. Maksudnya nilai positif dan negatif ni pun awak kena ambil kira sekali. So negatif 108.33 tambah 206.51 tambah negatif ni bla 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 semua. Okey, dapat berapa ni jumlah sini? Negatif kan? Cikgu, hot, Ya. hot biru tu 216. Mana? Hot 250 FX tu. 250 fx. Hot biru. Ni yang ni. 216.51. Oh, saya tulis sini 206. 216. Okey. Terima kasih Hazim. Betul ke orang lain 216 situ 216.51. 250 cos 60 deh. Sekejap. 250 cos 30. Sorry. Betul. 216.51. Terima kasih Hazim. Okey, cuba tambahkan semua sekali ni. Dapat berapa? Fx dapat apa? Dapat negatif kan? Betul tak? Negatif? Negatif 118.09. 118.09 Newton. Fy akan dapat positif 20.7.52. Betul tak? Betul. 207.52 Newton. Tu jawapan dia. Okey, boleh faham ni? Okey, dan sikit lagi dia kata berdasarkan jawapan anda di A, berdasarkan jawapan yang kita buat ni saat ni, tentukan magnitude dan arah daya paduan bagi daya-daya 180 Newton, 250 Newton dan 320 Newton. Okey, nampak macam pening deh. Gano ni pula ni menentukan magnitude arah daya paduan bagi ni semua. Okey, dia sebenarnya gini. Kita tahu kita ada Fx dan juga Fy. Kita ada nilai-nilai dia saat ni yang kita dah kira. Berapa ni? Habis sikit. Geruk. Dia boleh geruk. Okey. So, Fx kita negatif, Fy kita positif. Bermaksud sekarang ni, kalau kita keluarkan dia, okey, sebab dia nak tentukan magnitude dan arah daya paduan. Kita ada dua daya kan, Fx, Fy. Untuk B ni, Fx kita akan ke kiri. Fx kita ke kiri sekarang ni. Sebab apa saya kata Fx saya ke kiri? Sebabnya nilai dia negatif 118.09. Fy saya positif. Maknanya Fy ke mana? Fx ke kiri. Fy saya akan ke atas. Betul tak? Fy saya akan ke atas. Mana saya tahu? Ni tengok sini. Nilai negatif. Ni nilai positif. Fx saya ke kiri sebanyak 118.09 Newton. Fy saya positif sebanyak 207.52 Newton. Jadi mana daya paduan dia? Ni dia pusing balik. Kita belajar daya paduan hari tu, dua daya ni akan jadi daya paduan. Lepas tu kita belajar pula satu daya lerai dua komponen. So sekarang ni mana daya paduan dia? Duduk mana? Titik ni. Apa akan jadi? Dia pergi tengah-tengah lah kan? Betul tak? Dia akan naik gitu. Ini adalah daya paduan dia. So, soalan tanya berapa magnitude daya paduan? Berapa nilai sin ni?
Oh, pulak dengan ini di sini. So, jangan risau. Masih lagi segitiga. Kita ada segitiga. Kita letak FY kita duduk sini. Supaya kita nampak dengan lebih jelas. FY kita duduk sini. Maka, daya paduan kita adalah hypotenuse. Betul tak? Hypotenuse. So, bila daya paduan kita adalah hypotenuse, macam mana kita nak dapatkan nilai daya paduan hypotenuse ni? F kita ni. F kita sama dengan, saat ni punca kuasa 2, Fy kuasa 2. Ingat tak? Tambah dengan, apa? Fx kuasa 2. Betul? Kan? So, Fy kuasa 2 kita, kata ya? 207.52 kuasa 2. Tambah dengan 118.09 kuasa 2. Punca kuasa 2 kan. Okey. So, sila kira. Dapat berapa ni? 238.77. Ya, betul. 238.77. Jangan lupa unit. Unitnya ialah Newton. Okey. So, ini jawapannya. Ini adalah magnitude. Nilai dia 238.77 dan arah dia, kita boleh nampak kalau kita buat gini, nampak teguh. Arah dia, arah condong ke sukuan sebelah kiri atas. Okey. Boleh faham tak ni? Jelas ke? Semua orang? Jelas kan? Saya harap kita dah buat sini ada 1, 2, 3 contoh dan ada contoh yang lain di sini. Boleh buka Google Classroom, ada modul ni dan juga boleh buka dalam grup pun saya letakkan modul ni sementara menunggu sementara awak pergi ke sekolah untuk ambil modul ni lah. Ataupun kalau ada sesiapa nak print 1, 2 muka surat dulu pun tak ada masalah. Awak boleh cuba jawab untuk contoh 4. Okay. So, ni contoh 4, dia suruh kita kira pecutan kotak itu. Mungkin saya boleh bagi jawapan sahaja untuk ni. So, awak kira nanti pecutannya akan dapat 2.5 ms negatif 2. Hak ni dia dah gabung dengan rumus F sama dengan MA. Okey, dapatkan daya paduan dia. Lepas tu kita gabung hak kita belajar sebelum ni. Untuk dapatkan pecutan. F ialah daya paduan, M jisim 4. Dapatkan pecutan. Maknanya sekarang ni awak dapatkan nilai komponen mengufuk Fx. So, kena tolak dengan geseran untuk dapatkan daya paduan baru boleh kira A. Ni tu contoh 4. Dan seterusnya, saya harap awak boleh tolong tengok contoh 5, contoh 6. Okey. Kalau ada masalah nanti kita bincang. Dan kita ada tutorial 2 di sini. Tutorial 2 ni saya rasa tak ada masalah boleh kira. Okey, saya harap boleh jawablah soalan tutorial 2 ni. Okey, boleh ke ni? Masa lama ni habis data awak nanti ni. Okey, semua sekali dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ada lagi ni tak buka ni Arif. Arif, Muzamil belum. Syamimi, Izati, Ainun, Azwa, Azriani, Alisa, Najmina, Izati, Zulaikha. Zulaikha dah, sorry. Azriani belum. Ramai lagi Fatimah, Imran, Humaira, Sulihah, Asma, Tuan Husna. Lama tak tengok awak ni. Atifah Fatini nampak kipas ni. Lama tak tengok saya. Inilah saya. Ya, ni lagi. Okey, udah apa? Okey, jap saya nak screenshot sebab saya cuba boleh buat lagu mana saya nak buat view jadi ramai. Saya pun tak tahu ni saya tak apa saya buat view ni dulu. Okey, untuk yang pertama ni Azriani tolong buka. Saya screenshot ni dulu. Azriani, Aina, Maisara, Azriani dengan Doraemon. Doraemon buka kamera Doraemon.
Doraemon, buka kamera Doraemon. Okey, situ. Syalan masuk dalam grup ni juga ni. Syalan. Azriani dah lah duduk tengah-tengah ni. Okey, Azriani dah masuk. Syalan. Okey, wah, comel buat. Okey, so saya akan screenshot. Mana screenshot aku ni? Print screen. Okey. Syamimi tak nampak. Syamimi buka. Syamimi. Okey, jap saya print screen kejap. Okey, jap. Saya nak paste jap. Okey, ni untuk yang pertama. Okey, grup yang kedua pula. Grup yang kedua. Okey. Ni. Okey, Alif, Imran, Dini Hasif, Husna. Ni siapa? Alia. Terima kasih Alia. Terima kasih kerana mempermudahkan urusan kami. Thank you. Terima kasih. Okey, baguslah awak ni. Maunya cikgu tak sayang awak tu lah. Betul, saya penat drive ke apa ke. Tapi itulah memang awak semua boleh, apa kata, penyejuk di mata, penawar di hati ada. Yelah, bagus-bagus. Tapi kalau tak bagus tu nak marah juga. Ni awak, Afifah, Syahira, Husna. Tak buka lagi ni. Awak. Ni Afifah, Asma, Husna, Syahira. Cepat. Wah, Alif lain muka Alif. Kamera tak jadi, cikgu. Kamera tak jadi. Siapa kamera tak jadi tu? Asma. Tak apa. Orang lain. Okey. Dah masuk dah Afifah. Okey lah, saya screenshot je lah yang mana yang ada ni . Okey, ready 1, 2, 3. Alright, kejap. Paste dulu. Okey, so yang terakhir sebelum kita habis kelas. Jadi itu sahaja untuk hari ni. Sebelum awak keluar, sebab saya record ni sebenarnya benda ni. So saya pun mungkin boleh cut dan juga send jugalah kepada orang yang berkenaan. Sebelum awak keluar lah. Kok ada sesiapa nak ucap apa-apa. Terima kasih ke apa ke, dan kita boleh terus keluar lah . Okey, jadi kita baca doa dulu. Terima kasih banyak-banyak untuk hari ni. Baca doa dulu sekejap. Surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Okey, sekian untuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Cikgu. Ya, sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Thank you, cikgu. Sama-sama. Saya buat boomerang boomerang saya. Kan? Bye, cikgu. Bye-bye. Love gini.